saya ada 3 soalan. Yang pertama sekali, saya ni dah 13 tahun dalam bidang laptop lah. Dan Alhamdulillah baru setahun repositionkan media sosial saya Mutawif Umrah. Saya nak minta pendapat tuan, macam mana kenalan saya di Facebook selama 13 tahun berkenaan dengan repair laptop. Dan dalam tempoh setahun ni saya macam mana nak susun supaya tak jadi macam sekejap repair laptop, sekejap share pasal umrah. Jadi saya tengah fikir macam mana nak susun dari segi konten. Yang kedua mungkin berkait dengan yang tadi, berkenaan dengan soalan sahabat kita tadi, iaitu kita ride the wave. Apa-apa isu yang jadi kita ulas, apa-apa isu yang jadi kita buat live, komen, letak pasal isu tu. Sebagai contoh, influencer kahwin lain tadi tu, adakah di peringkat awal membantu kita untuk mendapat lebih ramai followers ataupun viewers? Yang ketiga, kalau untuk orang yang baru belajar untuk buat live, kita ada satu topik 5 poin yang kita nak hurai. Adakah perlu untuk kita buat side note, nota untuk bantu kita masa kita tengah buat live? Itu saja. Okey, pertama, itu saya cakap tadi, fuck niche. Jadi tak tanya sekarang tuan bisnes laptop atau apa benda, itu cerita pasal benda-benda broad. Kata sini, okay, hari ni saya akan pergi melawan Gua Hira. So why not tuan share? Contoh, pengalaman saya daripada niaga laptop menjadi apa, Mutawif Umrah. Kenapa saya buat macam ni? Lagi better. So orang lain boleh relate banyak. Tapi kalau tuan asyik cerita pasal di sini, pertama, okay, skill ni saya dapat ketika saya buat sales. So bila kita nak buat sales, nombor satu, kenapa ramai orang stres? Sebab dia nak close the fucking sales, sebab dia nak solve problem dia, sebab dia tak ada duit. Tapi bila kita jumpa orang, kita buat agenda untuk kita make money, tapi untuk solve problem orang tu, so baru orang tu dapat value. Sama macam kita buat konten. Bila kita buat konten sebab nak dapat duit daripada orang yang tengok kita, sebab tu kita punya konten tak shareable. Tapi bila kita buat konten sebab kita nak bagi value dekat orang, in return kita akan dapat banyak manfaat. Dapat duit, dapat bisnes, dapat share, dapat follow. Kan sebenarnya ada banyak benda tuan boleh share dalam laptop. Apa contoh tuan tulis? Cara tekan keyboard. Bukan, apa nama ni, kerisauan orang yang ada masalah dengan laptop nak hantar kedai itu trusted ataupun tidak. Okey, itu niche tuan. Berapa lama nak dengar pasal laptop? Tu cerita pasal benda-benda broad dulu. Pasal benda, okay, contoh benda broad apa tau yang boleh. Okay, kita kena ingat psikologi manusia. Manusia akan rasa selesa bila ada persamaan dengan kita. Faham? Itu dia punya konsep. So untuk membuatkan ramai orang rasa selesa dengan kita, kita kena cerita banyak benda yang ada kaitan dengan ramai orang. Contoh, benda-benda bersifat self-development, benda-benda kita sebagai manusia yang semua orang buat juga. So benda-benda macam tu. So bila kita pilih, kita bayangkan kan saya dikenali, ada orang tak tahu saya ada kedai rambut. Kalau saya cerita pasal cara slope rambut, macam mana? Macam ni tuan, okay? Saya nak buka kepala otak tuan sikit. Faham? So, setiap kali tuan nak cerita pasal apa tuan buat, tuan kena tahu, oh bukan ini, cuba cari angle lain. So, dia kena practice. Saya tuan nak cerita pasal apa tuan, maksudnya bukan tak boleh cerita pasal tuan buat, boleh lah, tapi selang seni kan dia. Sebab bila tuan buat benda niche, tuan tak boleh dapat audience yang broad. Mula-mula kita nak bawa semua orang kat jagat raya ni tengok kita dulu. Lepas tu baru kita tarik dia masuk satu tempat. Lepas tu baru kita nyak dia. Tapi kalau tuan daripada awal dah main kecil-kecil, kan sipu-sipu sekarang semua macam tu kan. So it's small. Sebab kebanyakan yang saya tengok, si sipu ni dia adalah orang masih dalam program limitation tu. Lepas tu dia still on the formula. Saya orang yang trader. Saya mencabar pemikiran standard masyarakat majmuk. Okay, nombor 2.
Apa tadi? Untuk Okay, right. Okay. Bagi saya tak buat right ni lah. Sebab ada orang dia right benda-benda isu semasa kan. Sebab apa? Sebab bila kita right isu semasa, kemungkinan besar kita punya ulasan tu mungkin mendatangkan fitnah ke, kan? Gosip dah sangat tinggi. Contoh, ada orang kahwin dua, okay? Kita pun jadi hero lah, jangan hero bla. Padahal kita, sebab kita miskin, betul? So, kita pegang kiwak apa macam mana budak ni boleh main sampai 2 vagina pula. Aku yang satu pun 10 saat dah bacot. So dia marah, lah jangan So kecenderungan untuk kita terlibat cakap pasal orang ni tinggi. Maksudnya kita tak nak jadi orang yang suka cakap pasal orang. Lama-lama orang akan rasa tak best. Okay? So imagine satu kali orang cakap pasal kita lah, kita pun tak best lah. Tu macam cakap pasal orang lah. Tapi kalau cakap pasal keadaan tu mungkin okay, once in a while. Tapi in a style way lah. Contoh, saya pernah cakap pasal boycott. Saya banyak lah share. Saya tulis. Ada orang setuju boycott, ada orang tak setuju, kan? Tapi saya punya point ialah kita bebas boleh setuju tak setuju. Sebab dia tidak ada satu, ada macam-macam perbahasan kan? Tapi yang paling clear semua kena setuju adalah kita memang mengecam perbuatan Zionis. Nampak saya lah. Jadi nak ulas, make sure ini style way lah. Kalau okey, ramai orang ulas, nanti ulas sama macam orang lain, sangat boring. Faham tuan? Okay? So terutamanya ulas pasal hidup orang secara individu tak payah. Sebab kita pun dah tahu apa yang, sebab di sebalik satu cerita mungkin ada kisah lain. Okay, seterusnya yang ketiga, untuk baru buat live, bagus tulis skrip, tulis apa nak cakap. Jadi kita nak cakap tu dia ada monitoring lah sikit. Sebab kita baru nak buat. Okay? Sama. Apa? Backviral? Back apa tu? Pakai back? Negatif lah. Saya boleh ada orang ajar macam tu kan. Tapi saya believe macam ni lah. Duit yang hilang ni kita boleh cari tau. Tapi kita punya nama baik tu kalau tersalah, susah kita repair. Ada orang akan buat macam-macam lah satu. Ada orang memang kerja dia ulas orang dia. So kalau semua jadi baik nak ulas apa? Macam tu lah. Okay, kalau boleh kita jangan main game tu lah guys. Ada sebab okay, kenapa orang buat konten tunjuk family, tunjuk dedek bini dia sebab apa? Sebab dia adalah lelaki tak ada otak. Cuba bayangkan dia ada banyak benda. Contoh lah, lelaki yang belanja dedek bini dia ni, ataupun badan bontot bini dia. Bayangkan kalau dia guna otak. Maksudnya dia bagi value dekat orang lain. Dia perlukan tak benda je? Tak perlu. Okay? Tapi kalau dia tak ada otak, sebab sorry ada orang memang gunakan kemungkinan bini dia untuk dia kaya. Welcome to the neighborhood. Ada macam tu. Tapi kita tak nak macam tu. Okay? Contohlah, apa orang tu dapat lepas tengok kehidupan peribadi dia? Apa? Adakah dia akan jadi semakin fit? Ataupun boleh make more money? Tak. Okay? Lepas tu ni, dia ada secret group. Ada banyak benda konten kita boleh buat guys, daripada menggunakan kehidupan peribadi. Kalau korang tak perasan, saya share dengan korang. Sorry tak sikit